الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وإلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى سيدي الإمام أبي حسن الشاذلي رضي الله عنه وإلى سيدي الإمام أبي عباس المرسي رضي الله تعالى عنه وإلى سيدنا الإمام ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وإلى أخطاب الأربعة وإلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan lagi saya kasihi pengurusi bagi Masjid Al-Mustaghfirin Sungai Tiram, Tuan Ahmad Radhi hafizahullah ta'ala, juga kepada para ahli jawatan kuasa bagi masjid, seluruh para pimpinan masyarakat, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para pelajar, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul bagi meneruskan pengajian kitab kita, iaitu kitab Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar, yang saya karang berkaitan dengan adab-adab menziarahi orang-orang yang saleh, para awliya, para salihin, sama ada yang masih hidup atau yang telah wafat pergi meninggalkan kita. Jadi kita masih lagi dalam adab berziarah, menziarahi awliya yang masih hidup. Ini orang-orang saleh yang masih hidup. Dan kita telah sampai pada muka surat yang ke-74 bagi tulisan Jawi dan muka surat yang ke-4 kalau tak salah saya, muka surat yang ke-5 bagi kitab tulisan Rumi. 74 Jawi, muka surat 5 bagi tulisan Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kembali adab. Antara adab yang kita telah bincangkan sebelum ini tentang bagaimana cara untuk kita melawat orang-orang yang saleh yang masih hidup. Saya dahulukan adab perbahasan ini dan secara ringkas sahaja saya letakkan kerana adab kita dengan guru dan seumpamanya itu telah dibahas panjang dalam Fathul Muta'ali, kitab yang telah kita khatamkan pada tahun yang lalu. Jadi dalam ini saya hanya masukkan sebahagian daripada adab-adab yang penting, yang perlu bagi seseorang yang datang ingin menziarahi para awliya yang masih hidup, agar mereka meraihkan dan melaksanakan adab-adab tersebut.
Kerana beradab dengan orang yang masih hidup tu lebih dituntut. Disebabkan kerana mereka punya, dilihat perasaan mereka. Dilihat riak wajah orang yang kita lawat tersebut. Berbeza dengan melawat para awliya yang telah wafat. Kerana hijab di antara kita dengan mereka menyebabkan kita tidak melihat apa yang diekspresikan oleh wajah orang yang berada di alam tersebut. Tapi kita melawat orang yang masih hidup, kadang terlihat pada wajah mereka tersebut ketidaksukaan, kegembiraan dan seumpamanya. Ini orang yang beradab dengan adab yang ditunjukkan oleh para awliya dan salihin, itu pasti akan dilayan dengan baik dan malah akan mendapatkan faedah besar daripada lawatan atau ziarah tersebut, dan dia akan mendapatkan pancaran nur ilmu dan hikmah disebabkan kerana adab itu. Itu penting adab ini diamalkan dan dilaksanakan oleh kita semua. Dan saya sebut di sini, yang lalu kita telah sebutkan berkenaan dengan antara adabnya ketika mana kita melawat seorang yang soleh, tidak banyak kita bercakap di depan mereka. Lebih banyak mendengar dan mengambil panduan daripada kita memberikan pandangan pada ketika tersebut. Ini adab kita ziarah dengan orang. Siapapun kita. Nah, ini yang kadang-kadang diabaikan oleh sebahagian orang ketika mana dia melawat seseorang dan dia menganggap bahawa yang dia lawat tadi lebih rendah daripadanya. Tamam. Maka ini biasa kalau guru melawat murid. Murid tadi contohnya ada buka tempat pengajian dan seumpamanya, orang ramai pakat melawat murid tersebut dan kita gurunya, dan kita hadir ketika tersebut menziarahi murid kita pada waktu tersebut. Mungkin suasananya berbeza, kerana ini guru, dan ini murid. Maka guru menasihati murid, itu biasa. Tapi kalau kita sebagai tetamu, kita bukan gurunya, cuma kita lebih tua daripada dia, contoh. Jadi adakah perlu juga meraihkan adab dengan cara kita berdiam diri lebih banyak, ataupun kita datang untuk bersilaturahmi, tidak bercakap benda-benda yang menyinggung perasaan tuan rumah dan seumpamanya, itu lebih ahsan, lebih baik. Dan itu akan lebih dilayan dengan elok. Berbeza dengan kita melihat pada sudut umur, melihat pada sudut perbezaan pada sudut itu, maka akhirnya ketika sampai di rumah tuan rumah tersebut, kita bercakap dengan sembrono dan menyebabkan berlaku suasana yang tidak enak dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa faedah. Walaupun mungkin orang tadi lebih muda daripada kita, kemungkinan nur yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tersebut mungkin lebih daripada kita. Jadi, raihkan dengan apa yang telah Allah Ta'ala letakkan seorang tadi pada kedudukannya. Maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu mengatakan, saya setiap kali, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, melawat para guru yang mempunyai murid, saya akan melakukan ta'zim kepada guru tersebut sehingga mendatangkan i'tiqad kepada para murid beliau terhadap guru itu. Dan adakah itu menjatuhkan kedudukan Imam Abdul Wahab Sya'rani? Tidak. Malah beliau ditinggikan oleh Allah dengan tawaduknya beliau. Jadi kalau datang bertemu dengan mana-mana guru sekalipun, beliau akan rendah diri. Beliau akan melayan guru tadi dengan ta'zim yang luar biasa. Karena ini guru mempunyai murid dan pengikutnya. Jadi ketika mana seorang guru yang lain mentakzimkan guru yang punya murid, murid dia melihat seorang guru lain memuliakan guru tersebut, maka itu akan menambahkan i'tiqad murid tadi kepada guru tadi. Betul tidak? Dan ini dilakukan oleh beliau. Beliau buat macam itu. Dia tak ada waktu datang tu, walaupun dia lebih tua atau tinggi kedudukan daripada guru tersebut, dia ingin dimuliakan waktu itu di rumah tuan rumah pada waktu itu. Tamam? Jadi malah dia ingin diagungkan dan dia ingin diletakkan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada tuan rumah dan seumpamanya, dan akhirnya tidak juga mendapatkan dengan kebaikan kalau berniat dengan sedemikian, malah akan mendapatkan dengan keburukan dan kerendahan di sisi pandangan mata makhluk pada waktu tersebut. Jadi man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu' pasti akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu' mesti ditinggikan Allah. Baik. Kemudian saya sebut di sini al-kalam bi hadratil ustazi maqtun. Ini Imam Harushi rahimahullahu taala itu
ringkasan balik daripada perbincangan kita dan ada tambahan sedikit daripada apa yang telah kita bicarakan pada perbahasan yang lalu. Kemudian kita berhenti dulu pada al-kalam bi hadratil ustazi maktun. Ini kalam Imam Al-Harushi rahimahullah. Beliau mengatakan, berbicara di hadapan guru itu, yakni tanpa izin, adalah merupakan kecelakaan. Dan ini perkara yang dicela, perkara yang dilaknat oleh para awliya illah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ini benda yang tidak baik, tidak elok untuk dilaksanakan. Yani al-kalam biduni iznin. Kalam bercakap tanpa izin di depan para guru, itu adalah merupakan kecelakaan kepada murid tersebut. Nah, semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita adab yang agung, berkat Nabi yang agung, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Disunatkan juga kepada kita, ini bab, meminta agar orang saleh tersebut mendoakan kebaikan dan kesejahteraan kepada kita di dunia dan akhirat. Jadi ini disunatkan bagi kita ketika menziarahi mana-mana orang saleh, mendoakan kebaikan bagi kita dan kesejahteraan bagi kita. Tamam? Kita jumpa dengan mereka dan minta mereka doakan. Dan malah disebutkan oleh para ulama, Al-Imam Zarnuji rahimahullah menyebutkan dalam Ta'limul Muta'allim, tariqat ta'allum, di antara cara ataupun kaedah untuk menjadikan anak cucu kita ni orang alim, iaitu dengan kita memuliakan para ulama yang ada di tempat atau yang hadir ke tempat kita, yang musafir, fuqaha yang hadir ke tempat kita. Kita bawa bertemu dengan faqih tersebut, alim tadi, wali tersebut, doakan anak kita tadi moga menjadi anak yang soleh. InsyaAllah jadi anak soleh nanti. Ataupun melakukan kebaikan kepada mereka, iaitu dengan sama ada diberi hadiah apa yang bagi kemampuan bagi kita. Contohnya Syamsul A'immah, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, ayah beliau menjual basbusah. Basbusah ni sejenis makanan manisan di Mesir atau negara Arab lah, basbusah dia panggil. Ayah dia jual basbusah. Setiap kali ada faqih, fuqaha yang datang ke kampung mereka, maka ayahnya akan bawa satu bekas basbusah manisan tadi dihadiahkan kepada faqih tersebut. Lalu diminta kepada faqih tadi untuk mendoakan anak-anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Imam Al-Basbisi radhiyallahu taala anhu menjadi salah seorang kibar ulama besar dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan kenapa? Karena berkat perbuatan ayahnya yang memuliakan dan mentazimkan ulama yang hadir ke tempat mereka. Jadi begitu cara dia. Kita tak boleh jadi alim, kita nak anak cucu kita jadi alim. Kalau tak anak kita jadi alim, cucu kita insya-Allah nanti akan jadi orang alim. Tak jadi cucu kita, cicit kita. Maksudnya dalam keturunan kita nanti akan ada seorang yang insya-Allah akan mencintai ilmu agama Allah Ta'ala, dan lebih mulia lagi daripada itu, Allah memilihnya menjadi salah seorang alim di kalangan umat Nabi SAW. Jadi anugerah tersebut disebabkan kenapa? Karena kebaikan datuk neneknya dulu yang telah melakukan kebaikan kepada orang pada zamannya. Kita ni sebenarnya adalah hasil kebaikan orang yang terdahulu. Maksudnya mungkin datuk kita dulu pernah buat baik kepada seorang alim, dan moga berkat doa alim tadi, keluar seorang cucu dia jadi alim juga. Keluar seorang di kalangan cucu dia nak mengaji agama, nak menuntut ilmu agama Allah Ta'ala ni secara mendalam. Kenapa? Karena si ayah tadi pernah berkhidmat. Si ayah, nenek, datuk dia dulu ni pernah bersalaman dan juga memohon doa daripada seorang saleh yang ada pada zaman tersebut. Tamam. Sebab itu Nabi pernah sebut kepada sahabat Nabi yang masuk kepada dalam agama Islam, Nabi kata, kamu ini adalah hasil daripada kebaikan orang terdahulu sebelum kamu. Maknanya mungkin datuk nenek para sahabat terdahulu telah baik dengan orang-orang terdahulu yang saleh di kalangan mereka. Pada zaman sebelum Nabi SAW. Ketika datang Nabi, mereka pula jadi orang yang membantu Nabi SAW. Jadi kena ada niat tu. Jadi jumpa orang soleh, jangan sombong. Jangan sombong ketika jumpa dengan mereka.
Dia tengok anak, oh tu, tok guru daripada kita terkenal. Biar pergi kat dia. Pergi salam. Masalahnya. Kata privacy dia lah, dia jalan. Kalau dia nak privacy, dia tak jalan depan orang. Dia akan jalan keluar hutan. Ataupun dia naik kereta tak berhenti. Ataupun dia lalu, tengok orang lalu, dia tutup tingkap, bubuh tinted hitam. Tak pergi siapa pun tengok dia duduk dalam kereta. Kalau dia keluar, duduk depan orang. Kalau salam dengan dia pada waktu tersebut, dan tegur pada waktu tersebut, maknanya biasa. Kenapa? Kerana dah keluar duduk depan orang. Dan kalau dia beradab dengan akhlaknya Nabi SAW, sikap dia pada waktu tersebut, tak boleh sombong. Dia kata, tolak tangan orang kot. Tak nampak ni, saya tengah keluar dengan anak bini ni. Tak ada masa dah nak kena salam. Amboi. Awliya dan juga orang-orang soleh tak akan bersikap demikian. Tapi kita pun datang dengan adab. Datang dengan adab dan minta didoakan dan seumpamanya itu adalah perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan oleh kita ketika bertemu dengan orang-orang soleh. Dan i'tiqad kita, walau dia tidak soleh sekalipun, dengan i'tiqad tadi insya-Allah jadi. Kalaupun dia ni orang biasa. Tapi kita i'tiqad, kata dia orang soleh. I'tiqad boleh mengubah sesuatu tersebut. Boleh mengubah. Itu yang saya pernah cerita sebelum ni, yang kes satu kelompok perompak nak pergi merompak satu tempat. Ini dicerita oleh guru saya, Maulana Syekh Ahmad Mamduh, hafizahullah. Kata Syekh ni kekuatan i'tiqad. Baik sangka kita dengan orang. Boleh menyebabkan berlaku dengan apa yang kita sangka. Karena baik sangka kita dengan hamba Allah Ta'ala tersebut, bermakna kita sedang baik sangka dengan Tuhan yang memberikan perkara tersebut. Jadi dengan Allah. Dan Nabi Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, apa dia? Disebut oleh Rasulullah, Ana inda zanni abdi bi. Aku dengan zan hamba aku kepada aku. Dan di antara zan hamba kepada Allah, yang baik dengan kita zan baik kepada hamba Allah Ta'ala. Maka kita baik sangka dengan salah seorang hamba Allah Ta'ala, bermakna kita baik sangka juga dengan Allah yang menjadikan dia. Jadi ada perompak ni, satu kelompok, nak pergi merompak satu tempat, lalu di satu kampung, satu kawasan rumah, ada satu rumah orang miskin, fakir, yang duduk dengan anak perempuan dia dalam rumah tersebut. Mereka pun kata, dah perjalanan kita ni mungkin jauh lagi, singgah dulu rumah ni. Orang dulu kalau ketuk pintu rumah, buka, diminta untuk jadi tetamu, maka perlu dilayan. Lah tak boleh lah, ketuk pintu rumah orang, itu siapa nak buka? Homestay berlambak-lambak, cari homestay lah. Nak pergi makan, kedai makan berlambak-lambak. Orang dulu mungkin musafir jauh, dan kemudian tempat makan mungkin tidak sebanyak macam zaman ini. Maka akhirnya, boleh pergi singgah rumah orang. Ketuk pintu rumah orang miskin. Kawan pun buka, sambut tetamu tadi dengan baik. Dia tak tahu ni semua perompak ni. Ni semua kepala-kepala perompak, kepala besar di depan. Jemput masuk dalam rumah. Jamu makan. Lepas makan apa yang ada dalam rumah. Kemudian mereka pun dah kenyang, nak minta izin untuk keluar daripada rumah tersebut, nak pergi ke buat kerja mereka. Dia tak abang lah kata mereka perompak. Kami nak pergi merompak satu tempat ni. Kalau abang awal-awal, takutlah tuan rumah. Dia tak abang lah. Jadi, bila dah keluar daripada rumah tadi, ucap terima kasih banyak. Pergilah buat urusan mereka. Selesai urusan mereka, patah balik mereka lalu jalan yang sama. Dapat dah hasil. Dia kata kita singgah balik rumah tadi. Dia buat baik kat kita. Bagi sikit kat dia. Ini perompak zaman dulu. Buat jahat pun ingat kat kawan-kawan baik dengan dia. Dia kona, dia kata kita singgah salah. Dia dulu buat baik kat kita. Kita bagi sikit. Singgah-singgah ketuk-ketuk pintu, buka-buka pintu saja. Terus tuan rumah peluk ketua perompak. Kata dia, kenapa? Dia kata, Alhamdulillah. Sejak kamu datang ke rumah kami pada minggu yang lalu, pada waktu yang lepas ni, saya ada anak perempuan yang lumpuh seluruh tubuh dia. Tak bergerak, lama dah. Tapi ketika kamu sampai, saya melihat kamu ni orang-orang yang soleh. Pada semua perompak. Dia kata, saya tidak melihat dengan kamu ni orang-orang yang soleh. Jadi selepas kamu keluar daripada rumah saya berdoa kepada Allah, dengan berkat orang-orang soleh yang datang tadi, sembuhkan anak saya, ya Allah. Anak saya boleh berjalan. Maka tentulah kamu orang soleh. Dia baru balik ni. Baru balik merompak ya. Menangis ketua perompak tadi, dan bertaubat pada waktu itu juga. Dan semua perompak tadi bertaubat. Dan semuanya jadi wali-wali Allah Ta'ala. Dengan berkat baik sangka orang tua tadi,
dan sembuh anaknya dengan berkat baik sangka orang tua tadi kepada geng perompak ni. Walaupun hakikat mereka perompak, tapi disebabkan baik sangka, akhirnya menukarkan hakikat tersebut kepada yang lain. Faham tak? Tu baik sangka ni penting. Kita kalau kata pilawat orang soleh, kita kata, tahu mana kata dia orang soleh yang kita pilawat dia tu. Ada orang sebut, kenapa nak pilawat kubur orang tu? Kita tahu mana dia ahli syurga. Yang pergi doa. Allah. Ni orang kata tak faham. Tak tahu qimah baik sangka. Kedudukan baik sangka tak tahu. Dan kalau kita sebut kepada seorang alim, contohnya sebut nama seorang wali Allah Ta'ala. Orang sebut dulu Pak Sumit. Ya. Pak Sumit meninggal. Bila orang pun sebut kata, radiyallahu ta'ala anhu. Warahimahullahu ta'ala. Lepas tu ada orang komen, marah. Kata, tahu mana radiyallahu anhu? Allah redha dengan dia. Allah rahmat dengan dia. Kamu tahu mana dia tu wali sungguh? Oi. Ni kalau tak cakap, orang tak tahu kata bodoh. Bila cakap, dia tahu dah kata bodoh. Perkataan rahimahullah. Nah, rahimahullah tu makna dia apa dia? Kalau kita sebut rahimahullahu, maksudnya Allah telah merahmatinya. Kalau segi bahasa terjemahan. Tapi kita duk dengar orang terjemah apa dia? Moga-moga Allah merahmati beliau. Kenapa moga-moga tu? Main mana moga-moga? Kerana ayat tadi, rahimahullah tu kalau kita mengaji balaghah, tu adalah khabar. Tapi maknanya insya. Ngaji balaghah. Tu khabar maknanya insya. Apa makna khabar makna dia insya? Khabar kalau dari segi mantik maknanya ma yahtamilu sidq wal kadhib li zatih. Tamam? Sesuatu yang boleh kita tanggung makna dia sama ada benar ataupun tak benar. Itu dipanggil khabar. Pada zat khabar tersebut. Zat khabar tadi. Tak melihat kepada siapa yang cakap khabar tadi. Dilihat pada khabar itu sendiri. Jadi perkhabaran tu maknanya yang boleh tanggung makna boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Jadi bila orang sebut rahimahullah kepada seorang wali, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul kalau dengan makna khabar. Dia betul dirahmati Allah. Tapi yang kita maksud bukan khabar. Kita sebut dengan khabar, tapi kita maknakan dengan insya. Insya makna dia apa dia? La yahtamil sidq wal kadhib. Tidak ihtimal, tidak tertanggung padanya makna benar ataupun tidak benar. Kenapa? Karena kita maksudkan doa. Doa tidak ada tertanggung pada makna dia tu benar tak benar. Contoh kita doa, ya Allah ampuni saya. Boleh kita kata, tak benar tu. Lah, saya bukan benar, tak benar. Saya doa. Saya panggil. Maizat. Kita pula, benar ke tak benar dia? Benar tak benar? Dia panggil. Hak tu tidak ihtimal, sidq wal kadhib. Mengaji mantik. Tahu reti dalam balaghah mantik. Barulah reti. Jadi apa makna rahimahullahu ta'ala? Maknanya, Allahumarhamhu. Doa maksudnya. Rahimahullah tu makna daripada, ya Allah rahmati dia, ya Allah. Radiyallahu ta'ala anhu, Allahumarda anhu. Ya Allah ridai dia, ya Allah. Tu makna dia. Tapi kalau sahabat Nabi, kita sebut radiyallahu anhu, insya pun boleh, khabar pun boleh. Dua-dua boleh. Kenapa? Karena ihtimal padanya sidq wal kadhib. La, ihtimal padanya sidqu saja. Maksudnya mereka memang benar diridai Allah sebab Allah Taala sebut dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sendiri sebut. Mereka diridai oleh Allah. Jadi sahabat Nabi diridai oleh Allah. Tapi kalau bukan sahabat Nabi kita sebut radhiyallahu anhu contohnya. Jadi maknanya apa dia? Maknanya doa. Yaitu Allahumma rda anhu. Ya Allah redai dia, ya Allah. Itu makna dia. Tu kan tu baik sangka tu. Dengan baik sangka tadi, orang tadi akan dapat kedudukan. Masalah dia nak mai baik sangka tu. Tapi dekat dia nak suruh sangka baik. Itu tak tahan. Bila dia kata macam tu dekat para wali, kita kata kat dia, kalau itu hang ni memang kuali betul ya. Apa kata macam tu? Ikut suka saya sangka ikut suka saya. Hak dia sangka kat orang boleh. Kita nak sangka kat dia ni, dia tak bagi pula dah. Dia suruh sangka kat dia semua hak baik-baik saja. Dengar kalam saya dengan elok-elok. Janganlah terus celah. Tu boleh pula dah suruh orang. Dengar dulu. Gila orang macam ni, kita tak boleh nak campak banyak. Kenapa? Kerana otak dia pun miring sebenarnya. Sebab tu dia tak boleh duduk dengan awliya Allah Ta'ala. Tak boleh nak ada tenang hati ketika duduk dengan orang soleh. Patutnya duduk dengan orang soleh jadi tenang. Tak, dia duduk dengan orang soleh, duduk cari salah orang soleh. Ni makna masalah ni. Ada penyakit dalam hati. Orang macam ni tak boleh jadi teman. Tuan kena tengok elok-elok siapa nak jadi teman kita. Baik. Yang tu maksud dia.
Doakan, minta daripada doa kita. Telah dinyatakan dalam kitab Hisnul Hasin. Kitab Hisnul Hasin Al-Kabiri. Ni karangan siapa ni? Karangan Al-Imam Muhammad ibni Muhammad Syamsuddin atau Syamsuddin Al-Ma'ruf ibn Al-Jazari. Yang wafat pada tahun 833 Hijriah. Kata beliau, disunatkan bagi seseorang tersebut memohon doa daripada orang-orang yang mulia, walaupun yang meminta tersebut lebih mulia daripada yang diminta mendoakannya. Tu. Ini orang panggil tawaduk. Walaupun yang meminta doa tadi itu lebih tinggi kedudukan daripada yang diminta doa. Dan siapa dia yang lakukan begini? Ini berdasarkan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah meminta agar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendoakannya ketika beliau ingin bermusafir melaksanakan umrah. Waktu Sayyidina Umar nak melaksanakan umrah, baginda Nabi menghantar beliau sampai ke sempadan kota Madinah. Lalu Nabi SAW menyebutkan ini. Hadis yang tersebut di dalam riwayat, telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Ista'zantu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrati." Aku telah meminta izin daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan umrah. Fa'azina li, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengizinkanku. Tengok ni adab orang dulu. Adab para wali Allah Ta'ala. Adab para murid dengan gurunya. Nak buat apa pun minta izin dulu. Sayyidina Umar nak buat apa ni? Nak buat ibadah kan? Umrah ni ibadah. Buat apa dulu? Minta izin dulu dengan Nabi. Itu juga murid. Nak pergi mengaji. Nak berkahwin. Ibadah kan? Kalau boleh, tanya dulu. Musyawarah dulu dengan orang saleh. Tanya dulu kalau kita ada guru. Hatta para guru kami, kalau nak pergi musafir mana-mana saja, apa tujuan nak mengaji, nak buat apa pun, tanya dulu kat guru. Pandangan guru dulu. Boleh ke tak boleh ni? Jadi kalau urusan besar-besar. Jadi, moga-moga dengan panduan ataupun doa daripada guru. Kalau dia tidak ada apa-apa panduan. Contohnya guru kata, saya tak nampak apa-apa. Tapi saya doakan dengan kebaikan. Moga dengan berkat tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan ketenangan kepada perjalanan kerja buat tersebut. Tengok ni Sayyidina Umar. Pergi minta dulu kepada Nabi. Lalu Nabi mengizinkan. Kata Nabi SAW, "La tansana ya ukhayya min du'aik." Kata Nabi, jangan kamu lupakan kami di dalam doamu, wahai saudaraku yang tercinta. Ni tengok doa. Nabi SAW kata apa? Wahai saudaraku yang tercinta, kerana Nabi sebut ukhayya. Ukhayya ni dengan lafaz tasghir, dengan makna al-hub, dengan makna cinta, dengan makna kasih, dengan makna kasih sayang. Maka sebab itu diterjemahkan kita terjemah dengan makna wahai saudaraku yang tercinta. Atau ya bunai, wahai anakku yang tercinta. Tapi kalau sebut ya bni, wahai anakku, tapi bunai kecilkan lafaz tersebut, maka maknanya dengan makna yang halus dan lembut. Jadi dia kata jangan lupa doakan, kata Rasulullah. Rasulullah sendiri minta doa. Baik ada yang lebih agung daripada Nabi. Ada yang lebih mustajab doanya daripada Rasulullah. Tak pun begitu Nabi minta untuk didoakan kepada Nabi. Sampai macam tu sekali. Sayyiduna Umar lalu mengucapkan, apa kata Sayyidina Umar? Kalimatan ma yasurruni anna li bihad dunya. Tidaklah suatu yang lebih menggembirakanku dalam dunia ini melainkan perkataan baginda Nabi tersebut. Jadi kenapa? Karena Nabi minta aku doakan. Bila Nabi minta aku doakan, sama ada dua. Kalimatan tadi ni apa dia? Nabi minta doakan atau perkataan ukhay, sahabatku yang tercinta, saudaraku yang tercinta. Jadi bila Nabi sebut yang tercinta tu kah, ataupun kerana doa yang diminta kah, yang mana satu ni yang beliau gembira sangat ni? Kesemuanya. Perkataan yang disebut oleh Nabi, la tansana ya ukhayya min du'aik, ini perkataan yang saya tidak boleh lupakan. Dan kalau dibayar dengan dunia dan isinya pun tidak akan mampu membayar dengan kalimah tersebut. Jangan kamu lupakan kami dalam doamu, wahai saudaraku yang tercinta. Perkataan yang insyaAllah tabarak. Tamam? Ini adabnya Rasulullah. Ini kita, kalau jadi tok guru besar sekalipun, dengan anak murid kita.
Tak boleh suruh anak murid kita doakan kita. Doakan saya sekali. Kalau kamu bangun solat malam, doakan saya. Kalau kamu lakukan apa saja kerja buat, doakan saya. Tamam. Dan murid tidak perlu sebenarnya untuk diletakkan dengan syarat tersebut. Karena seorang murid yang benar, dia akan sentiasa mendoakan gurunya dalam apa jua keadaan sekalipun. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal sentiasa mendoakan Al-Imam Syafi'i lebih dulu daripada ibu ayah. Imam Syafi'i didoakan oleh beliau dengan rahmat, dengan kebaikan lebih dulu daripada doa kepada ibu dan ayah Imam Ahmad sendiri. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, karena jasa yang diberikan oleh Imam Syafi'i kepada beliau, mengenalkan beliau kepada Allah dan Sayyidina Rasul SAW, mengenalkan beliau dengan keindahan syariat, maka itu menyebabkan beliau tidak mampu melupakan jasa tersebut. Sama. Itu adab kita dengan orang yang masih hidup di kalangan awliya dan orang-orang soleh. Selesai yang itu. Sebab itu saya tak sebut banyak. Karena apa? Karena adabnya kalau disebut banyak lagi sebenarnya. Tapi kita cukup berpada dengan apa yang ada ni karena telah dibincang sebelum ni dalam bab-bab yang lain. Dan dalam ni pun nanti akan ada lagi, mungkinan akan masuk juga adab-adab tersebut. Baik, adab-adab menziarahi awliya yang telah wafat dan selainnya. Ini masuk bab yang baru. Ini adalah sebahagian adab atau wazifah. Wazifah ni apa dia? Iaitu tugas yang perlu dilakukan oleh para penziarah ketika menziarahi para wali atau sesiapa sahaja yang telah wafat. Jadi kita, sebabkan karena kita ni hubungan kita dengan makhluk Allah Ta'ala bukan ketika hanya dalam alam dunia ni saja. Iaitu dalam alam ketika mana kita ada roh dan jasad kita masih bergerak. Atau setelah berpindah ke alam yang lain, pun masih lagi seorang tadi mempunyai hubungan dengan orang tersebut. Dan buktinya dalam doa yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan kemudian doa-doa kita kepada golongan muslimin dan mukminin. Jadi maknanya muslimin mukminin yang ada pada zaman kita saja kan? Ataupun muslimin dan mukminin yang terdahulu, yang akan datang, semua sekali maksudnya. Jadi doa kita tu maksudnya berkait dengan semua. Kalau kita doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Siapa muslimin muslimat tadi? Hak zaman kita saja kah? Ke hak sebelum pun termasuk sekali? Masuk sekali. Dan yang akan datang? Ya, sekali. Kalau kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah dicatat dalam ilmunya Allah Ta'ala bahawa mereka akan ada nanti. Ya, termasuk sekali itu. Doa kita itu doa umum. Karena buktinya Nabi doa kepada kita sebelum kita ada lagi. Pun dah didoa oleh Nabi SAW. Dapat dah doa tu kat kita? Dapat. Kita tak ada lagi waktu tu. Tapi Nabi dah doa dah. Bermakna apa? Boleh doa. Atau kepada yang akan datang sekalipun. Tak ada masalah. Boleh. Jadi hubungan tadi menyebabkan kita meraihkan dan kita memuliakan orang yang telah berpindah alamnya. Wafat. Apa yang dilakukan dalam Islam? Kita muliakan jenazah tersebut. Dimandikan, dikafankan, ditanam dalam kubur, dalam tanah dengan keadaan yang mulia, diletakkan dalam tempat yang elok, diletakkan pula dengan lahat. Kalau kata bangsa kita atau tempat negara kita ni dibuat dengan bentuk liang lahat, dan tu sangat adab maksudnya. Sangat beradab. Kenapa liang lahat ni kita kira beradab? Kerana liang lahat dia macam jadi tingkat. Kita akan korek, lepas tu kita buat liang dalam. Kita letak jenazah dalam. Kemudian kita tak kayu ataupun apa, kita sendai dan kemudian kita tutup tanah. Hadirin semua, kalau kita lalu di atas kubur tadi, kita tidak lalu atas jenazah tadi sebenarnya. Kenapa? Karena dia telah berada dalam tingkat yang lain sebenarnya pada waktu itu. Dia dah ada dalam kawasan itu. Sebab tu ni kata ulama, hikmah baginda Sayyidina Rasul SAW dimaqamkan dalam lahat adalah kerana itu. Kalau orang lalu langkahlah atas maqam Nabi, dia tidak akan melangkahi jasad Nabi secara terus. Sebaliknya dia hanya melangkahi di atas maqamnya Nabi sahaja, bukan di atas badan Nabi. Karena Nabi berada di dalam satu lagi kawasan. Jadi dia macam ada tanah yang tingkat dan Nabi di bawah. Ini disebutkan oleh Syekh Tahir Kurdi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tarikhul Qawim, dalam menceritakan sejarah Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Tapi sejarah Makkah secara khusus. Tapi dalam tu dimasukkan cerita berkenaan dengan hikmah dimakamkan Nabi dengan bentuk lahat. Bukan dalam bentuk syiqun macam mana ni, kalau negara yang mana dia punya
tanah dia tu cepat runtuh. Maka dia korek, kemudian dia bawah ni dia akan buat lubang kat tengah. Nah ni kalau tanah jenis berpasir dan seumpamanya, kalau kita korek dia tak akan kekal, dia akan jenis runtuh cepat. Jadi dikorek di tengah-tengah. Dia buat syiqut dipanggil. Diletakkan jenazah tu di tengah. Kemudian baru ditanam. Maksud sama ada diletakkan atas tu dengan kayu, kemudian ditanam. Tapi bentuk yang dibuat di negara dan dilakukan oleh Nabi kepada Nabi SAW dengan bentuk lahad. Lahdun dengan diletak dikorek. Orang yang korek, buat tak lah dengan benda tersebut. Kalau di Mesir ditanam dalam bilik. Korek dalam lubang, kemudian masuk dalam kawasan tu dia ada bilik. Ini bilik lelaki, ini bilik perempuan, ini bilik kanak-kanak. Kemudian disusun jenazah dalam tu. Dan selepas dah jenazah dah hancur, tinggal kain dia semua, dia ditolak. Dikumpul sikit kalau kata dia dah terabak, dikumpul kembali dan kemudian ditolak di tepi, kemudian dimasukkan jenazah yang baru. Adakah itu dikira menghina mayat? Maulana Syekh Ali Jumaah Hafizahullah, guru kami, mufti Mesir yang dulu pernah cerita kata, di Mesir ni, khususnya di belah Qahirah dan seumpamanya, keadaan dia agak berbeza sedikit. Karena di bawah laluan tanah di Qahirah itu adalah laluan air yang sangat banyak. Karena kawasan Sungai Nil. Dan kalau tidak dibuat bentuk macam tu, dia akan dipenuhi dengan air. Terpaksa dia buat dalam tu dengan dinding, simen dan seumpamanya untuk mengelakkan daripada berlaku sedemikian. Jadi mungkin tu sebab dia dilakukan demikian. Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Orang Mekah lebih tahu jalan-jalan dia. Jadi itu masal kepada kita nak bagi tahu orang di tempat tu lebih tahu tentang keadaan tempat tersebut. Jadi kita tak boleh nak komen lebih-lebih lah. Dia kata ni tak ikut syariat. Tanam macam ni bukan syariat. Syariat Nabi suruh kita tersetur, menutup aurat mayat tadi dan seumpamanya. Bukan dibuat macam tu macam menghina mayat. Ahli Makkah adra bi syi'abiha. Jangan tukar, masal la yataghayyar, kata ulama. Masal la yataghayyar. Perumpamaan tidak boleh ditukar. Contohnya kita duduk di Penang. Naik kereta di Penang, pening. Tak pakai Waze, tak pakai Google. Saja nak jalan. Tak maaf. Lepas tu jumpa orang Penang. Orang Penang tu kata kat kita, mai saya bawa. Nak pergi ke tempat mana? Kedai mana? Cik Kandak mana nak pergi? Dia pun bawa. Kono jalan ni. Weh, sampai cepat. Daripada Waze. Lebih cepat daripada Waze lagi. Hai, sakat. Lepas tu kita kata apa? Nak puji dia kata orang Penang lagi tahu jalan dia. Kita kata Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Orang Mekah lebih tahu tentang jalannya. Makna dia apa dia? Orang Penang lagi tahu jalannya. Tapi kenapa tak tukar? Ahlu Penang adra bi syi'abiha. Karena al-masal la yataghayyar. Nah, misal tak boleh tukar. Kalau nak bagi tahu juga, kita nak cakap Arab lah. Contohnya, guna misal tadi. Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Duduklah rumah kita. Tanya pinggan kat bini kita. Pinggan ni duduk mana? Tu ada celah tu. Taman tu, cari tak jumpa. Bini mai, buka sekali ambil. Nah, ni, depan mata tak nampak. Lepas tu kita pun kata, Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Orang Mekah lebih tahu jalan-jalan dia. Mereka yang duduk simpan. Nah, ahli Mekah lebih tahu. Itu cara dia. Sebut dia macam tu. Latihlah cakap Arab. Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Nah, tak boleh tukar, no? Ahli Bait adra bi syi'abiha. Ahli matbakh, orang yang buat kat dapur tu lebih tahu tentang dia punya kerja buat dia. Tak boleh. Tak boleh tukar. Orang Melayu kita paling suka tukar masal. Saya pedih telinga kalau dengar. Alang-alang menyeluk perkasan. Biar sampai ke tekuk-tekuk sekali. Tiba ya. Alang-alang menyeluk perkasan. Nah, biar sampai kena sampai ke ketiak. Tukar apa-apa. Alang-alang menyeluk perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Jangan tukar. Nah, ada udang di sebalik batu. Orang Melayu kita, ada udang di sebalik mi. Ada gajah di sebalik batu. Lagu Wali Band. Ada gajah di sebalik batu terus. Lagi hebat. Ini kenapa jadi macam tu? Kerana tidak meraihkan kaedah yang disebut. Kerana Arab, dia ada dia punya hak sempadan. Disebut terus. Al-masal la yataghayyar. Nah, perumpamaan jangan ditukar. Jangan senang-senang ditukar. Nanti dia orang tak tahu nanti. Nah, apa dia? Contohnya apa lagi? Apa dia lagi contoh masal? Yang selalu orang Melayu duk tukar. Apa dia? Ada tak? Pernah dengar? Apa dia ni? Apa dia?
Masuk lift tekan sendiri. Ha, tengok. Nak abang kata jenis angkat diri. Kata masuk bakul, angkat sendiri. Tamam, betul tak? Masuk bakul, angkat sendiri kan? Dia pergi tukar. Masuk lift, tekan sendiri. Tukar buat-buat mazhab. Tak kena. Saya pedih telinga kalau dengar. Nah. Dan hatta masyayikh Arab, tukar baris pun dia marah. Nah. Kerana al-masal la yataghayyar. Contohnya, as-sayf dayya'til laban. As-sayf dayya'til laban. Maksudnya apa dia? Musim panas telah merosakkan susu. Apa makna dia? Makna dia, orang panggil apa? Bukan sudah jatuh di tipe tangga. Apa dia? Benda yang dah berlalu tak boleh nak patah balik dah. Apa dia? Nasi itulah sudah menjadi bubur. Tu maksud dia. As-sayf dayya'til laban. Saya pernah pergi baca depan guru saya, as-sayf dayya'til laban. Syekh Ali Soleh kata dayya'til laban. Jangan dayya'til laban. Dayya'til laban. Baca itu. Itu dia. Betul tu. Faham tak? Sebab guru-guru kami didik kami dengan benda tu. Sangat ambil berat. Itu kalau sayf dayya'til laban maknanya apa dia? Nasi telah menjadi bubur. Lagi apa dia lagi contoh? Sama'uka bil mu'aidi khairun min antarah. Sama'uka. Tasma'a bil mu'aidi. Saya silap. Antas ma'a. Tasma'a. Baik. Tasma'a bil mu'aidi khairun min antar. Takdir dia antasma'a. Tapi kalau nak baca macam mana? Tasma'a bil mu'aidi khairun min antar. Apa dia? Indah khabar dari rupa. Ada seorang nama dia Mu'aidi. Orang nama dia Mu'aidi. Mu'aidi ni seorang panglima dalam perang. Dia ni tentera biasa, dia bukan panglima pun. Tentera biasa. Tapi dia boleh buka pintu kota waktu perang dengan satu pihak ni. Dia boleh pergi masuk seorang-seorang dia. Dan dia boleh buka pintu kota tu bagi tentera masuk. Kira kemah lah. Jadi raja ni nak jumpa lah dengan dia. Nak tengoklah kemah terang mana ni Pak Long ni. Hebat ni. Mak kilau kan. Nah, yang kemah sangat boleh pergi buka pintu kota seorang-seorang ni. Dia kena masuk dulu. Dia buka pintu kota, baru tentera masuk. Kira hebat. Jadi raja pun nak jumpa dia. Khalifah nak jumpa. Mailah dia jemput mai. Mai tengok. Kulit hitam. Pendek pula tu. Maksudnya, yang raja duk bayang tu, badan tegak derok lah. Dwayne Johnson kan. Kok 3 meter ke tinggi. Badan tegak. Gagah. Segak. Handsome. Lah rupanya pendek. Hitam. Borai pula tu. Lain kali raja kata apa? Tasma'a bil mu'aidi khairun min antarah. Dengar cerita pasal dia, lebih baik daripada tengok dia. Kata dia. Dengar cerita lagi elok pada pergi tengok. Indah khabar dari rupa. Tapi kalau nak kenal tu, kenal juga indah khabar dari rupa. Kalau indah khabar dari rupa, jadi kita masuk, dia macam cerita tu macam tak betul. Benar? Tapi cerita ni betul. Tak kenal. Tak boleh terjemah indah khabar dari rupa. Apa dia lagi? Yang lebih kena, kurang kena sama macam tu. Ada tak? Masal Melayu. Yang sama makna dengan tasma'a bil mu'aidi khairun min antarah. Ada? Saya ni minat bahasa Melayu. Saya minat bahasa Melayu. Jadi, kadang-kadang boleh juga kalau kata seorang ni, kalau dia rajin, boleh tengok balik peradaban Melayu yang dikaitkan dengan peradaban Arab dari segi penggunaan untaian bahasa, kata simpulan dan seumpamanya tadi ni, rupanya ada kaitan juga dengan Arab kadang-kadang. Nampak macam ada kaitan. Seolah macam dia punya peradaban dia hampir sama. Cuma bahasa kita guna sesuai dengan zaman kita. Dan orang Melayu kita, dia kata apa ni, bodoh macam lembu kan. Orang Arab tak sebut bodoh macam lembu, dia macam himar dia panggil. Sana sebab himar tu adalah misal kepada kebodohan. Kita himar tak apa nak banyak, keledai tak apa nak banyak, guna lembu kan. Walaupun sebenarnya tak boleh dinisbah bodoh kepada binatang. Sebab binatang bukan boleh dinisbah kepada ilmu pun, untuk dinisbah dia kepada bodoh. Boleh kita bagi tiang ni bodoh? Boleh. Tiang boleh nisbah bodoh kalau dia boleh terima ilmu. Baru boleh terima bodoh. Tapi kalau orang boleh terima bodoh, sebab kemungkinan untuk dia dapat ilmu boleh.
Jadi nak nisbah kepada lawan dia boleh. Tapi lembu boleh terima ilmu? Tak boleh terima ilmu. Maka macam mana boleh panggil bodoh dekat dia? Misal saja. Faham? Misal saja. Boleh. Nampak tak bahasa Melayu ni halus? Comel, segak. Macam Arab juga. Comel bahasa dia. Dia masalah orang Melayu sendiri rosakkan bahasa tersebut. Ada udang sebalik mi. Lagi sangat ada udang sebalik Maggi. Ada udang sebalik nasi goreng Cina. Habis semua. Jangan dia tak tahu. Kata saya suka beli buku simpulan bahasa. Buku berkenaan dengan untaian-untaian bahasa tu. Kenapa? Karena minat dengan benda tu. Baik, tak apa. Apa kaitan dengan perbincangan kita ni? Apa yang kaitan dengan kita punya bincang ni? Masuk ke mana tu? Patah balik semula. Nah. Perkara ini telah disebutkan. Tadi saya terlupa. Sini azan dulu ke terus je? Terus dulu, no? Baik, sikit lagi. Perkara ini telah disebutkan oleh Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Utsman rahimahullahu ta'ala. Wafat pada tahun 615 Hijriah di dalam kitabnya Mursyiduz Zuwar ila Quburil Abrar, atau nama lainnya Ad-Durrul Munazzam fi Ziyarati Jabalil Muqattam. Jadi kitab dia nama Ziyarat Mursyiduz Zuwar juga, tapi ila Quburil Abrar. Nama kitab saya pula Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar. Ada beza sikit saja. Akhirnya saya ambil tafaul daripada nama beliau. Ataupun ambil cebisan daripada nama kitab beliau tadi. Sebab ni pun kitab dia pun memberi panduan kepada orang yang nak menziarahi kubur yang berada di Muqattam. Kalau dulu Imam Muwaffaquddin tulis 615 Hijriah. Jadi ada ulama-ulama yang datang selepas tu dia tak tulis lah. Sebab dia pun wafat 615. Jadi imam seperti Imam Ibnu Athaillah dan seumpamanya mungkin tak ada nama dalam tu. Tapi dimasukkan setelah tu. Kitab dia tebal. Dan cerita ada adab ziarah maqam wali. Kalau orang dulu di Mesir, kalau pi ke Jabal Muqattam, dia ada Qarafah Sughra dengan Kubra. Dia ada dua kawasan kubur besar. Nak lawat mana dulu maqam? Dia habaq semua. Dia cerita habis cara nak lawat. Kalau orang dulu Mesir, kalau nak pi Mekah, dia akan pi maqam siapa dulu untuk berziarah sebelum keluar musafir ke Makkah Al-Mukarramah. Sebab orang dulu kalau nak pergi ke Makkah, mana ada kapal terbang. Mereka akan naik kapal laut. Jadi mereka akan lalu dari satu kawasan, dia akan melalui Jabal Muqattam. Jadi baca kitab-kitab macam tu penting. Kenapa? Untuk kita tahu peradaban pada zaman tersebut dan tahu perjalanan hidup mereka pada zaman tu macam mana. Itu penting kita baca kitab-kitab macam tu. Kitab itu kita Arab lah. Juga ianya dinyatakan oleh Imam Abdullah Al-Khayyat Al-Harushi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fathul Mubin Wad-Durris Samin fi fadli salati wassalami ala sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas-tugas ni, adab-adab ni ada disebut dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Dan saya ambil semula dan letakkan dalam kitab saya untuk panduan kepada kita dalam bahasa Melayu secara ringkas. Wazifah-wazifah tersebut adalah, ini pertama, mengikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala serta menghadirkan niat ziarah tersebut hanyalah semata-mata kerana Allah Ta'ala bagi memperbaiki kerosakan dalam jantung hatinya. Jadi yang pertama kali kena buat ikhlaskan niat kita kerana Allah waktu ketika nak menziarahi para awliya illahi salihin. Kerana kita bukan pergi ke tanah kubur tadi disebabkan tu tanah, melainkan kerana dalam kubur tu ada sahibnya. Tuan kubur tadilah yang menyebabkan kita pergi ke tempat tersebut. Betul tidak? Maka kerana tempat tuan dalam kubur itulah kita pergi. Kalau tak ada orang dalam kubur tadi, ibu kita. Kalau tak ada dalam kubur tadi, ayah kita. Kalau tak ada dalam kubur tadi, kerabat kita. Kalau tak ada dalam kubur tadi, wali-wali Allah Ta'ala. Kalau tak ada Nabi min Anbiya'illah, maka apa kita pergi tempat tu. Kalau pergi dusun, kerana ada kebun kita, derian pokok kita punya, tu pun baru kita pergi. Agar kita boleh pergi siapa-siapa dusun mana pun. Tak pun masuk tanah mana-mana saja pergi. Lepas tu orang tanya, buat apa dalam ni? Saja. Tengok pokok-pokok lalang. Dia tak ada kerja pun, bukan tanah dia pun. Saja, tak ada kerja orang ni. Orang lah dia panggil healing. Beda nak pergi letak kerusi, ambil gambar, buat tenang. Lipat-lipat kerusi, pening kepala. Balik. Tenang dalam kamera saja. Baik. Jadi kita pergi ke kebun untuk lawat batang-batang pokok yang kita tanam pun
Yang tu pun mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita. Apatah lagi kalau melawat orang-orang yang Allah beri ketenangan ketika bersama dengan mereka. Yang turun rahmat Allah di tempat tersebut. Dengan baik sangka kita kepada Allah dan kepada para walinya tadi. Kenapa ketenangan? Sebab tu kena ada rutin kita juga dalam sebulan sekali untuk kita ziarah orang-orang soleh. Contoh, kita kena tahu sejarah maknanya. Lalu di Penang ni, di mana tempat orang soleh dulu? Siapa orang tua-tua kita dulu yang buka kawasan ni di kalangan orang-orang yang mulia, para wali Allah Ta'ala? Kena lawat. Kena lawat tadi sebenarnya, itu lebih luah pengenalan dia dengan kita dibandingkan waktu dia hidup. Tuan-tuan bayang kalau Imam Syafi'i masih hidup sekarang. Agak-agak kita nak melawat beliau lah. Senangkah? Kalau dia masih hidup sekarang. Macam mana? Tak payah sampai ke Rasulullah. Atau lagilah. Tapi selepas Sayyidina Imam Syafi'i wafat, kita pergi ke makam dia, kalau kita dapat rezeki pergi ke Mesir. Kadang-kadang di makam dia tu tak ada siapa. Kita seorang dia tu ada. Agak-agak senang Nabi masuk dia tu. Tak senang. Tapi diberi peluang waktu ketika mana ketika dia telah wafat pada waktu itu. Tapi lebih luah daripada itu, kalau kita hadir ramai pun ke makam dia pada waktu itu, ratusan orang, ribuan orang, orang yang berada dalam makam tersebut, dia akan kenal setiap yang hadir tadi sekali dengan bin dia sekali. Tapi kalau kita hadir waktu dia hidup, orang waktu hidup ni dia ada hijab. Dia akan kenal orang yang rapat dengan dia, dan tak kenal dengan orang tak rapat dengan dia. Sekat kalau main lawat sekali, mungkin dia tak kenal, sekali itu saja. Tapi kalau lawat dengan orang-orang saleh, wali-wali Allah Ta'ala, patah lagi para anbiya alaihi wassalatu wassalam dan para awliya qutub, maka mereka akan kenal sekali dengan bin kita, mak kita, ayah kita sekali. Ini mai daripada mana. Dan ni akan jadi sebagai syafaat kita di akhirat nanti, bahawa ini orang pernah tengok aku dulu, pernah main lawat aku walaupun dia tak kenal aku, tak pernah jumpa aku, tapi dia lawat aku setelah aku wafat. Ya Allah, syafaati dia ya Allah. Berkati dia ya Allah, ampunkan dia ya Allah. Itu yang kita harap. Bayang kalau jutaan wali kita lawat. Puluhan wali kita lawat. Wali-wali Allah Ta'ala ni orang yang tidak akan membiarkan umat ni bersendirian. Dia akan pegang tangan kita nanti. Kita ni dosa banyak. Perangai pun tak apa nak elok. Amalan kita pun tak tahu terima ke tidak. Lepas tu sombong pula tu. Belagak kata saya. Oh macam tu seronok tu dia lawat makam wali dia. Mayang tak mau. Semayang. Lawat-lawat jangan campur. Tak semayang tak mau, tu satu bab. Tak dia lawat orang soleh, tu satu bab lain. Jangan campur. Semayang tak mau lawat orang soleh, rajin sangat. Oh bagus lah tu. Satu juga dia buat. Jadi Wahabi lagi teruk. Kongkong satu juga dia buat. Moga-moga dengan berkat lawat tadi, semayang dia lepas tu. Boleh. Saya semayang, tapi saya tak lawat wali. Pasal apa? Semayang, bagus. Saya tak suruh dah. Mayang aja, lawat wali pun tak. Baik tinggal semayang. Tu tak betul juga tu. Faham tak ni? Macam orang lah. Akhlak tak baik, pakai tudung. Tentu kita suruh dia buka tudung. Kan tu dah jadi melampau tu. Kawan tu akhlak tak baik, lepas tu menari depan TikTok. Tapi tudung pakai. Kita pun tulis. Baik buanglah tudung tu. Awak kata tak tulis. Baik perbetulkan akhlak tu bagi jadi elok. Tudung ni lah duk buang. Campur berapa kali dengan tudung tu. Hak dia pakai tudung tu tak apa lah. Dia kata, dah pakai tudung, pangai buruk. Baik buang tudung. Jadi buruk dua. Pangai pun buruk, tudung pun tak pakai. Kacau tu. Boleh. Lepas tu ada orang pula jawab. Dia kata, kalau saya tak pakai tudung, tapi akhlak saya baik, mana lagi elok? Daripada yang pakai tudung, tapi akhlak dia tak baik. Itu macam mana? Nak jawab apa? Kita kata kat dia ada 4 ya. Yang pertama, pakai tudung, akhlak baik. Pakai tudung, akhlak tak baik. Tak pakai tudung, akhlak baik. Tak pakai tudung, akhlak tak baik. Betul tak? Ada 4 ni ya. Ya betul tak? Makcik, ibu-ibu, dengarlah. Pakai tudung, akhlak baik. Ini satu. Pakai tudung, akhlak tak baik. Pakai tudung, biar akhlak tak baik. Tak pakai tudung, akhlak baik. Tak pakai tudung, akhlak baik. Ini ada juga. Tak pakai tudung, akhlak buruk. Baik, mana yang sempurna?
Yang pertama ni lah. Hak pakai tudung akhlak baik. Hak tiga ni semua tak sempurna. Pakai tudung akhlak tak baik. Tak pakai tudung akhlak tak baik. Akhlak baik. Tapi tinggal juga satu, tak pakai tudung. Tak pakai tudung akhlak buruk. Dua tu. Faham? Jadi tiga-tiga ni semua tak sempurna juga. Kenapa yang nak ambil yang tak sempurna ni? Yang dia duk banding, yang mana? Saya tak pakai tudung, tapi saya akhlak baik. Kawan tu pakai tudung, tapi akhlak tak baik. Mana lebih baik? Jangan banding hak dua ni. Banding lagi seorang lagi ni. Hak pakai tudung akhlak baik. Awak tak bandingkan dia ni. Jangan banding hak dia ni. Banding hak yang paling baik sekali. Hak kan tu bagus. Ada 4 ni saja. Kenapa pilih yang salah satu daripada hak 3 ni? Kenapa tak ambil hak ujung ni? Kan ni lebih baik. Boleh tak? Dia tak ada kaitan dengan ni. Tapi sajalah nampak. Nah. Kok tak boleh jawab. Nah. Orang ni dia suka bagi perbandingan dengan nafsu dia sebenarnya. Dia tak mau pakai tudung dan dia ikut nafsu dia sebenarnya. Tapi dia nak bagi menang diri dia juga, maka dia akan buat perbandingan macam tu. Kita kata hakikatnya nafsu. Tamam? Baik, tak apalah kamu akhlak baik. Lagi baik, tambah satu lagi. Dengan akhlak baik kamu tu, pakai tudung. Kan lagi baik tu. Orang dia nak cari kesempurnaan. Bukan nak cari kekurangan. Kamu nak kesempurnaan. Kan buat yang tu kan lagi sempurna. Kan elok tu. Ni kita pula tolong duk jadi suruh buka tudung. Dah halang-halang dah tengok perangai dah buruk. Buka lah tudung tu. Oh. Suruh jadi yang keempat tu. Lagi kacau. Sekurang-kurangnya dia jadi juga ada salah satu daripada 2 ni. Tengah-tengah ni. Betul? Ni. Mantik kena pakai juga yang tu. Jangan ikut nafsu juga kita. Ini kerana penyakit keras hati itu tidak dapat dirawat melainkan dengan beberapa perkara, antaranya adalah menziarahi orang-orang soleh. Tengok. Ibu ayah semua, hadirin semua, masalah paling besar pada zaman ini adalah penyakit jiwa. Semua. Sakit jiwa ni penyakit paling banyak pada waktu itu. Stres, depres, semua tu berlaku. Baik, macam mana nak mengubati penyakit tersebut? Para ulama dah sebutkan dah dalam kitab-kitab mereka bagaimana ubatnya. Dan salah satu ubatnya adalah dengan menziarahi orang-orang soleh. Itu syarat dia. Kalau kita dah rasa takut juga kalau jumpa orang soleh yang hidup, lagi pedih telinga. Dia orang soleh, takut kita tak boleh jaga adab pula. Pipi tengok dia nasihat kita. Perang-perang tu cakap Melayu. Dia pun orang Melayu. Dia kata, oh, pedih telinga dengar orang Melayu juga. Kata ada orang di Kuala Lumpur, dia tak suka dengar ceramah Melayu. Dia suka pi kelas-kelas bahasa Inggeris. Sebab apa? Sebab bila orang putih dia kata bodoh, dia akan sebut stupid. Ya. This is stupid. Lembutnya stupid. Padahal bodoh juga mana dia. Tapi kalau orang Melayu sebut, ni bodoh. Wih, kasak ni. Bodoh tu kasak. Kalau main Kedah pula, ini bangang. Oh, lagi teruk. Ini mangkuk. Apalah jingga. Oh, lagi teruk. Dia kamu pula kalam tu, lagi dia kata, oi, ni tak boleh dengar kalam ni. Tapi Mak Saleh sebut apa? It's very stupid. Oh, dia kata, halus ya? Stupid. Nampak? Sebab tu dia kata, saya suka dengar orang putih cakap. Saya suka pergi dengar kuliah-kuliah orang putih. Mak Saleh main kalau cakap, waktu saya suka dengar daripada ustaz-ustaz Melayu ni bercakap. Dia kata, Tok Guru Melayu cakap ni. Masuk terus dalam hati ni, sakit jiwa dia kata. Kau tu pula dah. Ya, guru-guru pun kena pilih juga kalimah sebenarnya. Jangan mengeluarkan bahasa-bahasa kesat dengan orang yang mendengar. Baik. Ada orang kata, senang je. Kalam dari hati akan sampai ke hati. Kalam daripada mulut akan sampai ke telinga. Dia kata itu. Jadi maknanya, bila tak sampai ke hati itu, kalam tu tak daripada hati lah. Betul, macam tu. Tak semestinya. Kerana kalam Nabi semua daripada hati. Tapi sampai tak ke hati Abu Jahal? Tak sampai pun. Jadi adakah kalam daripada hati akan sampai ke hati? Tidak semestinya. Melainkan orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Sebab ada orang yang wali Allah Ta'ala cakap kalam daripada hati, tak sampai pun ke hati orang yang ahli maksiat. Kenapa? Kerana Allah tidak buka hidayah pada waktu tersebut untuk dia terima. Faham? Jadi jangan guna sangat kalimah, kalam hati akan sampai ke hati. Kerana tak semestinya. Nampak tak? Hal ini disebutkan oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullahu ta'ala. Nah, Maulana Jalaluddin Ar-Rumi kata macam tu. Dia kata tak semestinya kalam daripada hati akan sampai ke hati. Kerana hati tadi tidak bersedia untuk menerima. Dan Allah tidak menyiapkan wadah untuk terima kalam tersebut. Maka dia tak akan terima. Kerana penerimaan tadi adalah dari Allah. Bukan dari orang tadi yang bersedia. Allah yang akan bagi pilih kita terima atau tidak terima kalam tersebut.
Boleh faham? Lepas tu kena ikhlas. Kena serah kepada Allah. Kena letak pada harapan kali kepada Allah. Barulah kalam wali kalau kita dengar, dia akan terima. Hatta kalau bukan wali bercakap sekalipun, kalam tadi akan menusuk dalam hati orang tadi dan mungkin dia akan berubah disebabkan tu. Boleh faham? Lepas tu kata ini seperti yang disebutkan oleh seorang penyair, innal qasawata la dawa'a li dhurriha. Sesungguhnya keras hati itu tiada ubat pada mudaratnya, illa ziyarata sakinil alhadi, melainkan dengan berziarah kepada penghuni lahat. Ini lawat orang yang telah wafat. Lepas tu kita kata tadi, kalau tak boleh dengar kalam orang yang hidup takut sakit hati, pergi ke maqam para wali yang diberkati oleh Allah Ta'ala, insya-Allah bersih hati. InsyaAllah. Ini bukan masalah lawat kubur. Ni kita ziarah kubur dan makna kita akan sembah kubur. Ini buruk sangka dengan umat Nabi SAW. Ada orang bila kita lawat maqam, dia kata, ni geng penyembah kubur ni. Nabi suruh kita lawat maqam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Nabi kata, pergi lawat. Kami mengikuti arahan Nabi, kemudian kamu kata kami sembah kubur. Sembah kubur ni adalah syirik kepada Allah. Maknanya kamu kata kami sembah selain pada Allah. Menyembah selain Allah itu syirik. Maknanya kamu secara tidak langsung kata kami ni telah mensyirikkan Allah. Bahasanya yang lebih jelas lagi, kamu nak kata kami ni musyrik sebenarnya. Betul kita betul? Dia tidak, kami tak kata kamu musyrik. Kamu tak kata dengan jelas, tapi itu maksud dia. Nah, itu yang mereka nak. Ada buruk sangka dengan umat yang pergi lawat maqam terus dikata sebagai orang yang syirik kepada Allah. Nabi yang suruh. Kalau benda tadi akan berlaku syirik kepada Allah, Nabi tak akan suruh benda tadi. Dia kata, tak usah untuk kita nak saddu zari'ah. Ni saddu zari'ah tak kena tempat pun lagi. Nak tutup apa benda yang tak kena tempat ni. Hatta maksud saddu zari'ah pun dia tak tahu. Pandai-pandai nak guna. Dengan apa ni, kaedah usul dan kaedah apa ni, fiqhiyah tadi untuk nak ikut nafsu dia. Tak boleh. Wala rubba zawrati 'arifin arbal fata. Berkemungkinan hanya dengan sekali ziarah kepada seorang arif billah, wali tersebut, menyebabkan seorang pemuda itu mendapat keuntungan darinya. Minha 'ala az-zuhadi wal 'ubadi, berbanding para zuhad dan ahli ibadah. Boleh jadi seorang pemuda dengan sebab sekali saja dia lawat orang soleh yang telah wafat contohnya di makam orang tersebut, menyebabkan berlaku perubahan besar dalam hidup dia selepas itu. Boleh jadi. Tak. Pernah dengar cerita seorang pemuda namanya Bakri di Indonesia. Dia ni orang yang suka ngongkrong malam-malam di kedai kopi dan juga suka main judi, teruk. Main kopi, padahal minum kopi dan kemudian main don teruk. Main don teruk, tengok wayang. Dan dia anak kiai. Ayahnya Kiai Dahlan. Jadi bila dia duk main kopi, dia selalu menang. Kalau main teruk, dia akan menang. Tapi dia tak pernah ambil duit judi itu, dia bagi ke kawan. Hamba ambil lah duit ni, dia tak akan ambil. Jadi dia main apa ni, judi apa semua, balik lewat malam, ayah marah. Kamu ni anak kiai. Kalau bahasa di Indonesia panggil gus. Anak kiai dia panggil gus. Tapi dalam perangai tak macam anak kiai. Akhirnya ayah dia bawa pergi ke makam datuknya. Datuk dia yang atas-atas dah. Nama Kiai Yahuda. Nama dia. Pergi ke makam datuk ni, maka si ayah tadi terus seakan bersembang dengan datuk yang ada dalam makam. Dia kata, wahai ayah kami, ini cucu kamu ni. Bakri ni. Ini orang dia suka main judi. Tidak mengikut dengan akhlak yang baik. Doakanlah moga dia berubah. Kalau dia tak berubah, doakan dia mati teruslah, senang dia kata. Agar dia tidak merosakkan orang pada masa akan datang. Kalau dia besar ni dia akan kahwin nanti kan rosak nak darah orang mati. Kalau kata dia tak berubah juga, doakan bagi dia mati saja. Balik-balik malam tu, terkejut dia, ayah dia doa macam tu. Pergi kat makam Tok Wan dia, wali Allah Ta'ala yang besar, pergi doa. Kau doa berubah ya, tak doa bagi mati terus. Kalau tak berubah juga, bagi mati teruslah, senang. Balik rumah malam tu dia tidur. Mimpi jumpa seorang tua. Masuk dalam mimpi dia tidur, orang tua ni janggut dia panjang dan putih, dan dia tahu ni Tok Wan dia. Dia tak nak tengok. Dan ni mesti Tok Wan dia ni. Kiai Yahuda. Tok Wan dia pun kata, tak mau berubah lagi ke? Asyik main apa ni, main judi apa semua, tak mau berubah.
Dia sebutlah hati dia. Dalam mimpi tu dia sebutlah hati dia. Dia kata, pedia kamu. Nak suruh saya berubah. Sebutlah hati. Tok Wan dia kata, sombong lagi kamu. Tak mau berubah lagi. Ambil batu sak tepi dia. Lempak batu tadi atas kepala dia. Pecah kepala dia dalam mimpi itu berderai. Terjaga dia daripada tidur. Jaga-jaga tidur. Terus esoknya, keluar daripada pondok, mula mengaji di pondok ke pondok. Pergi mengaji di pondok sekian, mengaji. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada dia barakah. Dia mengaji tak lama. 3 bulan duduk di satu pondok, dia dah boleh baca dah syarah Ashmuni. Alfiyah Ibn Malik. Ashmuni ini syarah paling tinggi sekali. Orang kalau nak baca Ibn Malik, korang-korang kena lalu dulu kitab Jurumiyah, naik Mutammimah, kemudian masuk syarah Mutammimah, Kawakib, kemudian baca kitab Al-Imam Qatrun Nada, Syuzuruz Zahab, Ibnu Aqil, kemudian baca Mughnil Labib, kemudian barulah naik kepada Ashmuni. Syarah Alfiyah. Ni dia baca Ashmuni 3 bulan, dia boleh baca lah. Dia boleh syarah. Dan bila orang tahu kata dia ni Bakri, anak Kiai Dahlan, dia akan pindah pondok lain. Dia macam Imam Ghazali. Tak boleh kalau orang kenal, duduk di tempat tu. Dia kena pindah pondok lain pula. Dan dia berpindah-pindah pondok dan akhirnya naik ke Mekah. Dan setelah dia balik daripada Mekah, ditukar nama dia orang Indonesia. Adat mereka kalau kata balik daripada Mekah, seolah-olah baru lahir semula. Maka ditukar nama baru. Siapa nama dia? Ditukar namanya jadi Ihsan. Siapa Ihsan ni? Inilah Kiai Ihsan Jampes, pengarang kitab Sirajul Talibin, syarah kepada kitab Minhajul Abidin Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Sirajul Talibin tu pengarang Sirajul Talibin tu cerita tadi ni. Dia tu nama dia Bakri asalnya, kena tukar nama kepada Ihsan Jampes kerana duduk di Jampes, dan dia pengarang kitab-kitab Arab yang agung. Syarah kepada Irsyadul Ibad. Dia ada kitab Irsyadul Ibad, itu karangan Imam Malibari, disyarahkan kitab itu dalam bahasa Arab. Dia tak pernah mengaji di tanah Arab. Dan dia syarah kitab-kitab dalam bahasa Arab. Waktu zaman King Farouk, Raja Farouk Mesir, pernah jemput dia untuk ke Al-Azhar, menjadi pensyarah di Al-Azhar Al-Sharif. Disebabkan kitab dia yang sangat agung. Orang Indonesia. Dan dia kata dia lebih nak duduk di kampung dia sendiri untuk berkhidmat. Azhar jemput dia untuk jadi pensyarah di Al-Azhar. Sebab apa? Kitab dia dipelajari di Azhar. Sirajul Talibin diajar di Azhar Al-Sharif. Sekarang sampai sekarang. Ada sebagian guru baca kitab Sirajul Talibin. Yang sekarang tu siapa dia? Kiai Ihsan Jampes. Asal dia siapa dia? Suka main judi, minum kopi, tengok wayang. Akhirnya berubah jadi ulama besar dalam umat Nabi SAW. Berkat apa? Sekali saja. Zawrata Arifin. Sekali ziarah saja orang soleh, Allah tukar kehidupan dia menjadi orang yang luar biasa. Setelah itu. Lepas tu jangan pandang rendah untuk kita bawa anak-anak kita melawat maqam para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Abaikan. Pada kelompok yang suka menidakkan orang dan mengatakan ni bid'ah dan seumpamanya, berlambat-lambat dalil. Satu saja perkataan dia keluar, ini bid'ah, terus kita ikut. Mana akal kita? Hatuk guru duduk mengajar dalam kitab ni penuh dengan dalil apa semua sekali dalam kitab pada berkenaan dengan ziarah maqam. Tiba-tiba ada seorang orang kampung kita kata, lawat berapa maqam? Ni bid'ah ni. Tu no. Pakai hak tu je. Hak kawan ni tulis kitab. Hak dia pula bid'ah, pakai. Ui, hebat tu kalimah bid'ah tu no. Dia tu senang kan tulis kitab. Tulis kitab bid'ah kan. Ya, apa hukum ziarah maqam? Bid'ah. Apa ni mencium tangan wali bid'ah. Ui, pendek ya kalaman. Yang seorang boleh ikut, tak tahan tu. Kawan tu buat keluar sikit je. Ni Nabi buat ke? Tu no. Weh, dia tanya. Ulama jawab habis dah. Dia baru tanya ya. Ni Nabi buat ke? Kalau benda ni baik, dan tentu Nabi buat. Tanya kat dia balik. Ni hang cakap ni, Nabi buat ke? Ni hang cakap macam ni. Nabi buat ke macam tu? Ni soal benda tapi tak ada dalil. Hang pun ada dalil ke dengan benda hang cakap tu? Jangan orang katakan. Baca apa Yasin malam Jumaat ni bid'ah. Baik ke benda ni? Nabi buat. Oh, kita pun betul juga no. Oh, betul juga. Tanya balik. Ada tak dalil? Baca Yasin malam Jumaat ni haram. Tolong cerita sikit. Dah kamu kata baca Yasin malam Jumaat Nabi tak buat. Okey, kamu kata tu bid'ah. Baik sekarang ni. Ada tak hadis kata jangan baca? Kami nak dengar hadis jangan baca. Tu jangan baca Yasin malam Jumaat. Bacalah malam Ahad. Tu. Jangan baca Yasin terus. Gitu. Tolong main satu hadis. Tak ada lah yang tu. Cuma Nabi tak buat benda tu. La ilaha illallah. Baik, Nabi tak buat bukan dalil. Banyak benda Nabi tak buat. Dan tu bukan dalil pun kata benda tu tak boleh.
Faham? Perkataan Nabi tak buat tu sendiri pun kamu dah tak betul dah. Sebab tu kata ulama tulis kita, at-tarku laisa hujjah. Tinggal tu tidak hujjah. Nabi meninggalkan satu perbuatan tu bukan hujjah, benda tu tak boleh. Ngaji. Kita boleh pakai dengan satu kalimah tu saja untuk jadi bengong selama 40 tahun. Nah, atau tok guru duk mengajar apa semua ni, oh dia tak apa. Oh tak mau pakai. Sekali dia bawa keluar. Nabi buat agak. Oh tu boleh pakai. Pening kepala kita. Ajaib dengan umat ni, insya-Allah. Ajaib betul. Kenapa jadi macam tu? Kerana malah. Itu je. Kerana tak mau mengaji. Itu. Wala khairu a'malil abidi julusuhum indal waliyyi hani'atan lis-sadi. Dan sebaik-baik amalan seorang hamba tersebut adalah duduknya mereka itu di sisi seorang wali bagi mendapatkan habuannya yang diburu. Yakni berkat dan kebaikan hasil daripada ziarah tersebut. Tamam. InsyaAllah. Sikit dah. Laju. Seseorang juga boleh berniat dengan ziarah tersebut agar pemilik maqam itu mendapatkan manfaat dengan bacaan Quran serta doa kepadanya. Boleh dia niatkan itu. Dia boleh niatkan untuk dia memberikan kebaikan kepada sahibul qabr dengan baca Quran. Contoh kita lawat ayah kita, ibu kita untuk baca Quran dan dapat manfaat kepada mereka. Tapi kalau lawat orang soleh, sebaiknya janganlah niat macam tu. Saya lawat Imam Syafi'i ni, nak bagilah pahala sikit kat Imam Syafi'i. Nah, takut-takutlah dia kurang. Buat kemah boleh. Sepak lagi. No? Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi terakhir beliau sebelum wafat, beliau berziarah ke Mesir. Ibu ayah semua kena ada niat juga untuk ke Mesir. Imam Nawawi sebelum wafat beliau beberapa hari, beliau ke Mesir pada akhir hidupnya. Sampai di Mesir, tak ada siapa tahu. Imam Nawawi bagi tahu orang yang rapat dengan dia saja. Adalah ahli khidmat dia yang rapat dengan dia semua. Tu je tahu. Jadi dibawa Imam Nawawi. Siapa pun tak kenal. Masa zaman tu mana ada Facebook. Page Imam Nawawi. Pakai like kalau Imam Nawawi ambil gambar. Sambil healing. Ambil like. Tak ada. Buat TikTok gambar. Tak ada. Imam Nawawi tak ada. Imam Nawawi orang kenal dengan tulisan beliau. Tahu Imam Nawawi. Sebut Imam Nawawi. Semua pakai akan main berbondong-bondong. Jadi orang dia tak bagi tahu. Takut nanti dia tak boleh nak selesaikan urusannya. Dia lawat maqam Sayyidatina Nafisah. Melawat maqam Sayyidatina Aisyah di Maidan Sayyidatina Aisyah, anak Al-Imam Ja'far Sadiq. Melawat ahli bait Nabi SAW. Sampai di maqam Sayyidatina Nafisah, Sayyidatina Aisyah, dekat Maidan Sayyidatina Aisyah tu, murid beliau tadi bagi tahu, wahai Imam, di depan sana, lebih kurang 1 kilometer, ada maqam Al-Imam Syafi'i. Jom kita lawat. Dia kata, Imam Nawawi menangis waktu tu. Basah janggut dia. Dan kata dia, cukuplah di sini. Dia kata. Kenapa? Karena saya tidak pasti. Kalaulah Imam Syafi'i masih hidup, adakah dia akan terima lawatan saya ataupun tidak? Dia. Ini orang yang khidmat dengan mazhab Imam Syafi'i yang luar biasa. Tak ada satu kitab kita baca melainkan pandangan Imam Nawawi akan disebut dalam kitab. Dan Imam Nawawi pandangan dia menjadi pandangan yang pemutus dalam mazhab. Seolah-olah macam tu. Jadi sebab dia dah baca semua kitab-kitab mazhab Syafi'i. Umur tak panjang, 45 tahun. Tapi dia boleh baca semua kitab mazhab Syafi'i dan boleh keluarkan semua pandangan dan ditimbang tara pandangan. Ajaib. Ini orang yang Allah Ta'ala jadi seolah-olah untuk hidup dia macam tu. 45 tahun umur. Dan dia kata kalau Imam Syafi'i hidup, saya tak tahu dia terima saya ke tidak. Lawatan ni. Teriak dia. Dan dia balik ke Nawa. Setelah keluar daripada Mesir, Imam Subki tahu. Imam Tajuddin Subki, anak Imam Taqiyuddin Subki, tahu kata Imam Nawawi datang ke Mesir. Dia rasa menyesal yang sangat tinggi kepada waktu tersebut kerana tak sempat jumpa Imam Nawawi. Bergegas dia naik kuda terus pergi ke Dimash, pergi ke Nawa, kampung Imam Nawawi. Sampai di sana Imam Nawawi telah wafat pada waktu tersebut. Dah wafat dah beberapa hari. Dan dia pergi ke pengajian Imam Nawawi di Darul Hadis Ashrafiyah. Tanya, di mana tempat duduk Imam Nawawi duduk mengajar? Maka dia pun bawa keluar syair yang terkenal yang kita selalu dengar. Wa fi daril hadis latifu ma'na. Ada hadis yang kalam tersebut. Dia kata dalam Darul Hadis ini ada sesuatu yang maknanya sangat halus, lembut. Dia kata ni ada dia punya syair. Saya tak ingat. Baca banyak kali selalu terlupa. Wa fi daril hadis latifu ma'nan ala busutin laha asbu wa awi.
Dia kata, di atas ni, hamparan permaidaninya. Asbu wa awi, maksud saya ingin merendahkan diri saya. Asa anni amussu biharri wajhi. Moga-moga saya boleh menyapu dengan panasnya wajahku ini. Makanan massahu qadamun Nawawi. Tempat yang dipijak kakinya oleh Imam Nawawi. Dia buat apa? Dia ambil pipi dia pergi tonyoh dekat tempat mana yang Imam Nawawi pernah lalu di tempat tersebut. Mengambil berkat dengan jalan-jalannya Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Siapa dia Imam Tajuddin Subki? Syekhul Islam, Muftil Anam, Qadi Qudah, wali min awliyaillahi ta'ala, pengarang kitab-kitab yang agung, anak kepada Imam Taqiyuddin Subki, mujtahid mutlak. Dia bukan orang biasa. Dan apa yang dia buat? Ambil berkat dengan tapak kaki Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi kata apa? Saya tak pasti adakah Imam Syafi'i akan terima saya ataupun tidak. Dia tawaduk sampai tahap macam tu. Nah, jadi kalau pi maqam wali, tak payahlah pi duk sebut saya pi ni nak baca sikitlah Quran, moga dapat manfaatlah kepada wali itu. Sebab saya pun tinggi juga kedudukan saya. Macam tu, tuan-tuan start kereta pi ke Buak Lain lah. Kita hampir seorang-seorang kami pi ke Buak Lain dulu, hampir seorang. Saya takut turun balak kat kami-kami sekali lagi. No? Ni pi dengan orang ni tak ada adab ni, masalah kita nanti. Wah. Pi kalau kita nak niat macam tu, pi ke kubur ibu kita, ayah kita, tak apa. Adik kita, anak kita, tak apa. Faham? Ini kerana orang yang telah wafat mendapatkan manfaat dengan bacaan Al-Quran serta doa kebaikan untuk mereka. Manakala ketika menziarahi kubur orang soleh atau wali, seseorang tersebut juga boleh berniat untuk mengambil berkat dengan sahibul maqam serta mendapatkan doa keberkatan daripadanya dari alam barzakh. Boleh. Boleh. Menziarahi mereka juga diharapkan agar doa kita dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Imam Sayyidi Muhammad Ibn Abdul Qadir Al-Fasi rahimahullah pernah menyebut bahawa Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, siapa sebut ni? Imam Syafi'i kata, Qabru Musa Al-Kazim At-Tiryaqul Mujarrab. Kubur Sayyidina Musa Al-Kazim, cucu Nabi SAW radhiyallahu anhu, itu adalah penyembuh yang mujarrab. Siapa yang sebut? Imam Syafi'i sebut. Maknanya tanah kubur Musa Kazim, Sayyidina Musa Al-Kazim, itu tanahnya sendiri mujarrab. Tanahnya sendiri mujarrab. Siapa yang sebut? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imamul A'immah. Dan para imam yang sangat agung. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberkati pengajian kita pada malam ini. InsyaAllah bulan depan, kita akan sambung pada perkataan Al-Imam Sayyidi Ahmad Zarruq rahimahullah mengatakan bahawa telah berkata Imam Abdullah Al-Quri rahimahullah ta'ala, insyaAllah. Barakallahu fikum. Kita doakan moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada pihak masjid, pada pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa. Diberikan kekuatan, diberikan kebaikan, diberikan oleh Allah inayah dan juga bantuan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW untuk terus menjalankan tugas, melaksanakan tanggungjawab dan melakukan pejabat agama Allah Ta'ala ini dengan baik, dan itu akan menjadi mizan hasanat kita di akhirat kelak dengan apa yang kita lakukan kebaikan di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersalah dalam bicara saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا زدنا علما وسع رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين كثير النوال وحسنا في علي قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.